barang siapa yang dia beramal ikhlas kepada Allah 40 hari, maka akan terkeluar. Sekali lagi diingatkan untuk kita dapat qanaah, jangan tengok rezeki orang, jangan bandingkan pada apa yang ada pada orang. Lihatlah apa yang diberi oleh Allah kepada kita lebih baik daripada apa yang diberi oleh Allah kepada orang lain. Yang ketiga adalah untuk kamu hidup senang, hendaklah kamu punya sifat ikhlas di dalam kamu beramal, kerana keikhlasan dalam amal umpama ruh pada jasad, amal tanpa ikhlas niat umpama jasad tanpa ruh. Dalam hadis dinyatakan, man akhlasa lillahi arba'ina yawman tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanih, barang siapa yang dia beramal ikhlas kepada Allah 40 hari, maka akan terkeluar sumber-sumber hikmah daripada hatinya dan juga lisannya. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Abi Syaibah dan juga Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Bait yang ketiga yang terakhir adalah kata-kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, qanu'an bima a'taka mustaghniyan bihi lahu hamidan fi halayil yusri wal usri. Untuk kamu hidup bahagia selain daripada syukur, selain daripada tawakal, selain daripada redha kepada qada dan qadar, selain daripada ikhlas, jadilah kamu qanu'an. Qanu'an daripada qanaah. Qanu'an, kalau orang qanu'an itu orang yang punya rasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Kalau syukur ungkapannya tadi ya, qanu'an merasa cukup apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu rasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, namanya qani'an. Tapi kalau qanu'an sirah mubalaghah, macam mana nak explainnya? Sirah mubalaghah ini sifat yang melampau. Artinya bukan hanya sekedar dia sekali sahaja dapat nikmat dan dia merasa cukup, tapi dah menjadi sebati kepada diri orang itu. Setiap kali mendapat nikmat, alhamdulillah, walaupun nasi dengan tempe. Alhamdulillah, walaupun dia naik kancil wala kata proton saga. Alhamdulillah, walaupun rumahnya itu cukup hanya 2 bilik atau 1 bilik setengah. Dia alhamdulillah merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, dan itu menjadi daidanah, menjadi sifat yang sebati kepada dia, yang tak pernah dan tak perlu untuk dipaksakan dia untuk merasa cukup. Dah menjadi sebati kepada setiap dapat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sentiasa dia puas dengan apa yang diberi. Untuk kita mendapatkan sifat qanu', kena melatih diri daripada qanaah. Dapat rezeki dari Allah, alhamdulillah ya Rabb, cukup dengan apa yang kau beri ya Allah. Bulan depan dapat rezeki kurang daripada bulan yang sebelumnya, latihlah diri, jangan bulan lepas lagi banyak ya. Bila dah seperti itu, qanaahnya telah terancam. Alhamdulillah ya Rabb, tak ada yang sedikit daripada engkau ya Rabb. Latihlah untuk sentiasa ada qanaah pada apa yang didapat, maka sifat qanaah akan menjadi sebati kepada kita. Qanu'an, hendaklah dia memiliki sifat qanaah. Baginda Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Telah berjaya orang yang dia menjadi seorang muslim dan diberi rezeki yang cukup. Diberi rezeki yang cukup itu bukan rezeki yang memenuhi keperluan, tapi rezeki yang diberi oleh Allah disikapi dengan cukup. Wa qanna'ahu Allah, dan dianugerahkan oleh Allah qanaah pada apa yang diberi. Sekali lagi diingatkan untuk kita dapat qanaah, jangan tengok rezeki orang, jangan bandingkan pada apa yang ada pada orang. Lihatlah apa yang diberi oleh Allah kepada kita lebih baik daripada apa yang diberi oleh Allah kepada orang lain. Dan orang lain diberi, biarlah dia merasa lebih baik daripada sesiapa sahaja. Wa hakadha, untuk kita mendapatkan sifat
qanaah. Qanu'an bima a'tak, hendaklah kamu punya sifat qanaah atas apa yang Allah beri kepada kamu. Mustaghniyan bihi, kamu merasa kaya dengan apa yang diberi. Ya salam, bukan hanya qanaah merasa cukup, tapi merasa kaya, lebih daripada itu. Wallah, orang kalau punya hidup seperti ini, siapa yang lebih bahagia daripada dia? Hatta serba-serbi kekurangan dan masalah yang dilalui dalam hidup, karena hakikat kebahagiaan adalah yang ada di dalam hati dan jiwa. Qanu'an bima ataka, mustaghniyan bihi, merasa kaya dengan apa yang diberi. Laisal ghina bi kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina an-nafas. Bukanlah kaya itu orang yang banyak harta, property, investment, bank account, credit card, grant, export import. Berapa banyak orang yang punya segala-galanya tapi dia menjadi hamba kepada hartanya. Pikir malam-malam, berapa aku punya duit ya. Paham dong? Mustaghniyan bih, bukanlah orang kaya, kata baginda Rasulullah, orang yang dia banyak harta. Orang kaya adalah orang yang kaya hati dan jiwanya. Baik dia banyak harta atau tidak, orang yang kaya hati, dia adalah orang yang kaya. Adapun orang yang hanya memiliki harta benda, hatinya tidak kaya, dia miskin, disebabkan oleh kerana sentiasa dia risau dan tak merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi apa yang dilihat pada kekayaan yang dimiliki bukanlah menjadi ukuran. Silahkan punya duit yang banyak, tapi jangan rakus. Kalau berhadapan dengan kesusahan dan kemiskinan, janganlah punya sikap tidak puas hati dengan agihan Allah, atau tidak merasa kaya dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang kaya seperti Siti Khadijah. Jadilah orang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan jadilah orang yang kalau tidak mendapatkan kekayaan sebagai para sahabat Ammar bin Yasir, Bilal ibn Rabah, Suhaib ar-Rumi dan seterusnya. Lahu hamidan, kepada Allah memuji, fi halayil yusri wal usri, memuji Allah dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Selalunya orang bila mendapat nikmat, alhamdulillah. Kalau mendapatkan hal yang menggembirakan, alhamdulillah. Bila masalah yang dihadapi, macam mana? Wih, sekarang dolar turun lah, susah sekarang ini. Wih, sekarang ini kan dah susah. Orang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji fi halayil yusri wal usri, dia tak akan tunjukkan kesusahannya kepada orang. Dia tak akan cerita dekat Facebook dia punya masalah dalam hidup. Dia akan sentiasa nampak steady walaupun dalam keadaan susah. Dia boleh senyum, dia boleh tenang, dia boleh masih hadir majlis, dia boleh untuk melakukan aktiviti tanpa dia mengetepikan apa yang patut diselesaikan pada permasalahan yang dilalui olehnya. Lahu hamidan fi halil yusri wal usri. Qal dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwal zumratin min ummati yadkhulul jannah al-hammadun. Orang pertama yang akan masuk syurga dari kalangan umatku adalah orang yang selalu memuji kepada Allah. Maksudnya memuji kepada Allah dalam keadaan senang memuji, dalam keadaan susah pun juga tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian 3 bait Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang saya ringkaskan kupasannya daripada Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita syukur kepada Allah. Konsep tawakal itu menjadi landasan kepada kita, dan dianugerahkan oleh Allah redha ke atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang disikapi dengan ihsan,
bukan disikapi oleh Allah dengan imtihan, disikapi oleh Allah dengan al-fadl, bukan disikapi oleh Allah dengan adil. Karena seorang tidak mampu bila disikapi dengan sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala, tapi akan mampu, akan selamat bila disikapi dengan sikap ihsan dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ikhlas, dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki sifat qanaah, merasa kaya dengan apa yang diberi oleh Allah, dan sentiasa lidah ini basah dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.